Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semua anak-anak? Selamat petang. Selamat bertemu kembali bersama Ustazah. Mari belajar Jawi. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan usia, kita masih diberi peluang untuk menghirup udara, diberi nafas. Semoga kita lebih istiqomah dengan apa sahaja yang kita lakukan, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, insya-Allah. Okey, baik. Seperti biasa, video Ustazah Mari Belajar Jawi bersama dengan saya, Ustazah Hairina binti Abu. Okay, insyaAllah hari ini Ustazah akan kongsikan lagi berkenaan dengan kaedah penulisan Jawi. Tajuk yang lebih khusus pada hari ini. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa selalu yang Ustazah pesan, okay, kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita walaupun mereka masih hidup, dan juga yang telah meninggal dunia. Kita sedekahkan kepada guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan sedekahkan juga kepada diri kita sendiri, insya-Allah. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah itu dapat memberi keberkatan, syafaat dan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar satu lagi topik berkenaan dengan kaedah penulisan Jawi. Okey, kita dah habis dah cerita tentang kaedah. Insya-Allah hari ini Ustazah akan ajar berkenaan apa dia? Okey, kita akan belajar berkenaan perkataan berimbuhan. Okey, perkataan berimbuhan ini biasanya akan diajar untuk murid-murid di tahap 2 ataupun maksud Ustazah di tahun 4, 5 dan 6. Okey, jadi untuk adik-adik, anak-anak yang di tahun 1, 2, 3 boleh juga belajar, tak ada masalah. Okey, untuk hari ini kita akan tengok bagaimana cara untuk mengeja perkataan berimbuhan. Tapi hari ini Ustazah akan kongsi perkataan berimbuhan yang satu sahaja. Ustazah tak cerita semua. Okey, satu sahaja. Okey, apa dia? Okey, mari kita tengok dulu. Okey, sebelum kita masuk imbuhan apa yang kita belajar pada hari ini, kita tengok dulu apa itu imbuhan. Okey, apa itu imbuhan? Apa dia imbuhan? Imbuhan adalah, okey, kita tengok kat sini ya. Imbuhan adalah penambah ataupun unit bahasa yang ditambah pada sesuatu kata yang boleh mengubah bentuk dan makna. Okey, itu maksud imbuhan. Maksudnya imbuhan ni adalah perkataan yang ditambah. Okey, perkataan yang tak ada imbuhan tu kita panggil apa? Okey, perkataan yang tak ada imbuhan tu kita panggil kata dasar. Okey, kata dasar ni maksud dia kata akal, kata akar ataupun kata asal. Okey, ya, ni kata yang tidak ada imbuhan. Itu kata dasar. Okey, imbuhan pula, imbuhan adalah penambah, okey, ataupun unit bahasa yang ditambah pada sesuatu kata. Maknanya ditambah dalam satu perkataan, kemudian dia dapat mengubah bentuk dan makna. Bila dah masuk imbuhan, bentuk tulisan dia dah jadi lain dan makna dia juga akan berubah. Itu dia imbuhan. Anak-anak kena ingat ya. Okey, adik-adik, anak-anak ingat balik. Okey, fahamkan apa itu imbuhan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok, okey, jenis imbuhan. Okey, imbuhan ada berapa jenis? Okey, imbuhan ada 3 jenis. Iaitu yang pertama imbuhan awalan, akhiran dan
apitan. Okey, kita akan tengok ketiga-tiga jenis imbuhan ini, awalan, akhiran dan apitan. Awalan tu maksudnya imbuhan tu dia ditambah di awal perkataan. Okey, dia duduk di depan imbuhan dia. Okey, contohnya apa? Ber, ter, di, se. Itu contoh imbuhan awalan. Okey, kemudian yang kedua imbuhan akhiran. Akhiran tu maksudnya imbuhan akhiran dia letak di hujung. Okey, di belakang, di akhir sekali dalam sesuatu perkataan. Contoh imbuhan akhiran, ambil akhiran an dan akhiran i. Okey, itu akhiran. Kemudian yang ketiga, imbuhan apitan. Okey, apa dia imbuhan apitan? Apitan tu dia terapit. Maksud dia satu perkataan dia ada imbuhan apitan, maknanya imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Maknanya dia ada kedua-duanya, dia ada awalan dan akhiran dalam satu perkataan. Dia ada kat depan dan dia ada dekat belakang. Itu kita panggil imbuhan apitan. Okey, Ustazah ulang. Imbuhan ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang pertama apa dia? Awalan, akhiran dan apitan. Okey. Kita tengok untuk hari ini Ustazah akan ajar satu tajuk sahaja, iaitu imbuhan awalan di se ke. Okey, kita nak tengok yang pertama adalah imbuhan awalan. Awalan apa? Awalan di, se, ke. Okey, imbuhan awalan ni ada banyak. Okey, jadi hari ni Ustazah nak tunjukkan, nak ajar tentang imbuhan awalan di, se, ke. Okey, imbuhan awalan di, se, ke. Okey, apa dia imbuhan awalan di seka? Okey, untuk imbuhan awalan di seka, yang pertama syarat dia kata dasar bermula huruf vokal. Okey, kata dasar bermula huruf vokal. Okey, kalau dalam tulisan Jawi kita padankan huruf vokal tu huruf alif. Okey, kalau tulisan Rumi dia a, e, i, o, u. Okey, sebarang perkataan yang bermula dengan huruf vokal, okey, apa kita nak buat? Kalau imbuhan di seka, letakkan huruf hamzah di atas alif. Maknanya kita kena letakkan huruf hamzah di atas alif. Okey, kemudian yang ketiga, tetap letak hamzah walaupun selepas alif ada huruf ya. Ni nanti Ustazah bagi contoh apa dia perkataan dia. Okey, jelas tak? Okey, Ustazah ulang. Imbuhan awalan di seka, apa syarat dia? Okey, yang pertama sekali, kata dasar bermula dengan huruf vokal. Okey, huruf vokal. Kalau kita padankan huruf vokal tu kepada huruf Jawi, dia huruf alif. Okey, kalau tulisan Rumi a, e, i, o, u. Itu huruf vokal. Okey, yang kedua, apa kita nak buat? Letakkan huruf hamzah di atas alif. Apabila kata dasar itu bermula dengan huruf alif ataupun huruf vokal, masuk imbuhan di seka, jadi kita kena letakkan huruf hamzah di atas alif. Letakkan huruf hamzah di atas alif. Bagaimana cara nak letak, nanti Ustazah tunjuk dalam video Ustazah. Okey, kemudian yang ketiga, tetap letak hamzah walaupun selepas alif ada huruf ya. Yang ni kita kena letakkan juga huruf hamzah tu duduk atas alif walaupun selepas alif tu ada ya. Contoh perkataan dia eko. I kan, huruf I bila kita padankan kepada huruf Jawi alif ya. Sebab apa alif ya? Sebab huruf I itu duduk di awal perkataan ataupun di awal suku kata. Jadi huruf I itu bila duduk di awal, kita kena padankan alif ya. Jadi ada bunyi e kan. Okey, bila bunyi e ada ya selepas alif, kita tetap letakkan hamzah di atas alif jika ada imbuhan di se ke. Okey, nanti Ustazah tunjuk dalam video Ustazah. Okey, jelas? Okey, kita tengok contoh. Okey, apa dia contoh perkataan yang ada yang bila masuk imbuhan di seka? Okey, kita contoh dia. Okey, kat sini Ustazah bagi beberapa saja contoh. Okey, untuk imbuhan di, okey, di atas, di eja. Okey, kata dasar di atas apa dia? Atas. Okey, atas. Okey, dia bermula dengan huruf alif, atas. Okey, kemudian bila masuk imbuhan di, okey, ada masuk imbuhan di, okey, kata dasar dia bermula huruf alif, maka kita kena letakkan hamzah di atas alif. Okey, yang ni di eja, eja.
tulisan Rumi dia eja, macam mana eja dia? E, J, A, eja. Huruf E kan? Huruf E bila kita padan kepada huruf Jawi, dia jadi huruf alif, ya, A. Okey. Tapi kenapa Hamzah tu kena duduk dekat atas alif sedangkan bunyi dia seperti banyak Hamzah tu duduk bawah? Okey, kerana sebab dia ada masuk imbuhan di dan dia bermula dengan huruf alif. Okey, jadi kedua-dua syarat ni dah cukup, maka anak-anak, adik-adik kena letakkan Hamzah duduk atas alif. Okey, itu yang Ustazah maksudkan tadi. Okey, kemudian contoh perkataan untuk imbuhan ke. Contoh dia apa? Ke arah. Kata dasar dia apa? Arah. Okey. Ke awan. Kata dasar dia apa? Awan. Okey, kedua-duanya ada Hamzah duduk atas alif. Okey, kemudian seterusnya contoh untuk perkataan imbuhan se. Okey. Seekor. Okey, kata dasar dia apa? Ekor. Huruf I kan? Ekor. Bila masuk imbuhan se dan dia bermula dengan huruf alif, maka letakkan Hamzah di atas alif. Okey, kemudian seulas. Ulas, U kan? U-L-A-S, ulas. Okey, kita padan pada huruf Jawi, huruf alif. Okey, kita letakkan Hamzah dekat atas sebab dia bermula huruf alif dan dia ada imbuhan se. Seulas. Okey, ini adalah antara contoh perkataan yang ada imbuhan di, se, ke. Okey, faham? Jelas? Okey, kita tengok video ni. Ustazah tunjuk. Okey, baik. Ustazah akan tunjukkan contoh perkataan yang ada imbuhan di, se, ke. Bagaimana anak-anak nak tulis. Okey. Ustazah tunjukkan untuk perkataan yang bermula dengan huruf vokal. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita nak eja perkataan atas. Okey, di atas. Okey, nampak ya anak-anak? Okey, di atas. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah atas. Okey, ni kata dasar dia. Atas. Okey, atas. Okey, jadi kita nak ejakan dahulu perkataan atas. Okey, jangan bila dapat perkataan imbuhan, jangan terus jawikan yang ada imbuhan sekali. Jangan. Okey, satu tips untuk perkataan imbuhan, kalau nak mengeja, kita kena ejakan dulu kata dasar dia dulu. Okey, eja dahulu kata dasar. Bila dah selesai kata dasar tu, dah siap eja, dah betul ejaan tu, baru kita masukkan imbuhan dia. Okey, kita tengok ya. Okey, kita nak eja atas. Atas adalah kata dasar. Okey, ada berapa suku kata? Ada 2 suku kata, a dengan tas. Okey, lepas tu kita letakkan jenis huruf dia. A vokal, K konsonan, vokal, konsonan. Okey, nampak? Okey, kat sini ada satu hukum. KVK, vokal A kat tengah, jadi kita kena buang. Okey. Jadi bila dah selesai macam ni, kita padankan kepada huruf Jawi. A, padanan huruf Jawi dia apa? Alif. Okey. T, padanan huruf Jawi dia apa? Ta. Okey, kemudian S, padanan huruf Jawi dia apa? Sin. Okey, nampak? Okey, kemudian kita nak cantumkan huruf ni menjadi satu perkataan. Okey, ingat, kalau dia boleh bersambung, anak-anak letakkan simbol tambah. Kalau tidak boleh bersambung, letakkan simbol tolak. Okey, alif dengan ta boleh sambung tak? Tak boleh. Jadi kita letak tolak. Okey, ta dengan sin boleh sambung tak? Boleh. Letakkan tambah. Okey, dah dapat, kita cantumkan huruf ini menjadi satu perkataan. Alif, ta, sin. Okey, atas. Okey, kita dah selesai eja perkataan atas. Sekarang ni yang kita nak eja adalah perkataan di atas. Okey, jadi kita masukkan imbuhan di dia. Letakkan tambah imbuhan di. Okey, imbuhan di. Okey, di atas. Okey, sekarang ni ada imbuhan di dan dia bermula dengan huruf alif, maka kita kena letakkan apa? Letakkan Hamzah di atas alif. Macam tu. Okey, letak. So, kita tuliskan yang sebenar dia. Di atas. Itu satu contoh. Okey, kemudian Ustazah nak tunjuk satu lagi contoh perkataan yang ada imbuhan se. Okey, contoh saya nak eja orang. Okey, seorang.
Okey, contohnya perkataan seorang. Okey, seorang. Okey, nampak tak? Saya rasa kedepankan lagi sikit. Okey. Okey, seorang. Okey, seorang, apa kata dasar dia? Kata dasar dia orang. Okey, orang. Jadi kita nak eja perkataan orang ni dulu. Okey, orang. Dia bermula dengan huruf vokal kan? Vokal apa? Vokal O. Okey, kemudian kita pecahkan suku kata dia. Orang. Pecahkan suku kata dia. Okey, ni vokal K, V, N, G dia jadi satu huruf. Ni kita panggil huruf apa ni? Huruf digraf. So, K. Jadi huruf konsonan. Okey. K, V, K, vokal A kat tengah, kita kena buang. Okey. Jelas? Ni semua asas-asas mengeja ni yang kita dah belajar dulu. Okey. Kemudian kita padankan kepada huruf Jawi. O, bila kita padankan kepada huruf Jawi, O tu duduk di awal. Jadi kita kena padankan dengan huruf alif, waw. Okey, bukan waw sahaja sebab O tu duduk di awal. Okey, kemudian R. R padanan dia huruf Ra. Okey, kemudian NG. NG huruf diagraf dia apa? Padanan dia huruf Nga. Okey, sekarang kita nak cantumkan dia menjadi satu perkataan. Letak simbol. Okey, alif dengan waw tak boleh sambung kan? Tolak. Sini pun tolak, ni pun tolak. Okey, jadi kita tuliskan, jadikan satu perkataan. Alif, waw, ra, ngah. Orang. Okey, sekarang ni kita nak eja tadi apa? Seorang. Okey, jadi kita masukkan imbuhan se. Masukkan imbuhan se. Okey, ada lagi yang tertinggal? Ada. Kita kena letakkan huruf hamzah. Kenapa? Sebab dia ada imbuhan se dan dia bermula dengan huruf alif. Jadi kena letakkan hamzah di atas alif. Okey, jadi kita cantumkan dia. Jadi macam itulah eja perkataan seorang. Boleh? Dapat? Faham ini contoh imbuhan di, okey, imbuhan se. Okey, Ustazah tak tunjuk semua. Jadi nanti anak-anak kat rumah boleh cuba lagi buat latihan, cari seberapa banyak perkataan dasar yang bermula dengan huruf vokal. Okey, bermula dengan huruf vokal dan bila kita padankan kepada huruf Jawi, dia menjadi huruf alif. Okey? Jelas? Okey, boleh faham ya? Tengok video Ustazah tulis tadi tu. Kalau tak faham, boleh ulang-ulang tengok video tu sampai anak-anak boleh faham. Okey, satu lagi Ustazah ulang semula ya. Kalau untuk menjawikan perkataan berimbuhan, tips dia yang utama yang anak-anak kena ingat, okey, bila dapat perkataan imbuhan, apa yang anak-anak kena buat? Jawikan dulu kata dasar. Okey, jawikan dulu kata dasar. Okey, kita buang dia punya imbuhan, kita jawikan kata dasar, kemudian kita dah selesai jawikan kata dasar dia, dah komplit, dah betul ejaan dia, kita masukkan semula imbuhan dia. Sebab apa kena masukkan imbuhan? Sebab yang kita nak eja tu adalah perkataan berimbuhan. Okey, itu tips dia untuk perkataan imbuhan. Jadi anak-anak boleh cuba cari seberapa banyak perkataan, cuba buat, cuba latih, cuba tulis eja untuk imbuhan di se-ke. Okey, jelas? Okey, sebelum Ustazah tutup kelas pada hari ini, Ustazah akhiri video hari ini, pesan Ustazah pada anak-anak semua, jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan dan jaga keselamatan. InsyaAllah semoga COVID ini lebih boleh hilang daripada kita dan kita boleh belajar seperti biasa. Kita kena jaga diri kita, jaga kebersihan selalu, bila keluar jangan lupa pakai mask. Okey, sentiasa basuh tangan, sentiasa mandi. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video Ustazah. Terima kasih kerana mengikuti kelas Ustazah pada hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.